Bab orang yang tidak berpendapat mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas, sesungguhnya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka memulakan bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Rasulullah SAW selalu membuka sembahyangnya, memulakan sembahyangnya dengan takbir dan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baginda apabila rokok tidak akan menundukkan kepalanya dan tidak akan menegakkan, yakni mengangkat kepalanya, tetapi pertengahan di antara dua keadaan itu. Baginda apabila mengangkat kepalanya daripada rokok tidak akan bersujud sebelum yastawiya qa'iman, tetap berdiri, sebelum tumakninah, dalam berdirinya itu. Wa kana idza rafa'a ra'sahu, dan apabila mengangkat kepalanya daripada sujud, dia tidak akan bersujud pula sebelum duduk dengan tetap, yakni dengan tumakninah. Dan baginda selalu membaca dalam ataupun pada setiap dua rakaat at-tahiyyatu lillah, yakni dia duduk tahiyat dan baca at-tahiyyatu lillah. Apabila duduk, yafrushu rijlahul yusra, baginda akan melipatkan ke belakang, yakni kaki kirinya, menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Baginda melarang daripada cara duduk syaitan. Wa an firshatis sam', dan daripada cara duduk binatang buas. Dan baginda menyudahi sembahyang dengan taslim, yakni memberi salam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, diturunkan kepadaku baru sekejap ataupun tadi saat ini satu surah. Baginda pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, sehingga habis. Qala, baginda bersabda, hal tadrun, adakah kamu tahu apa itu al-kautsar? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu, baginda bersabda, sesungguhnya ia adalah satu sungai yang Tuhanku Azza wa Jalla telah janjikannya kepadaku di dalam syurga. Ini satu sungai di dalam syurga yang Allah telah janjikannya kepadaku. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, lalu perawi menyebutkan tentang ifk. Qalat, Aisyah berkata, Rasulullah SAW duduk dan menyingkapkan kain dari wajahnya. Seraya berkata, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa fitnah itu adalah satu kumpulan daripada kamu, hingga ke akhir ayat. Abu Dawud berkata hadis ini mungkar. Sekumpulan perawi telah meriwayatkan hadis ini daripada Zuhri, tetapi mereka tidak ada menyebutkan ucapan ini dengan perincian begini. Dan saya bimbang
cerita tentang isti'adzah ini adalah daripada kalam Humaid, ini kata-kata Humaid. Sebenarnya kita sudah baca dah dulu sebelum raya ni, baca dah belakang. Jadi kita tengok dulu lah setakat mana kita boleh pergi, tengok dulu. Kalau boleh pergi kita atur lagi. Berhenti setakat tu dulu. Tetapi dia ada hubungan rapat tu dua bab ni. Bab majah man jahara biha. Ini bab hadis yang menyebutkan orang yang mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dua bab lah. Bab tadi orang yang berpendapat tidak baca derah. Bab ni orang yang baca derah. Lepas tu dia marilah hadis ni Uthman ini, baru ni kita sudah baca dah. Cerita tentang tak tulis Bismillahirrahmanirrahim, antara sebagai pemisah lah antara surah Al-Anfal dengan surah Bara'ah. Apa tak tulis, sedangkan surah-surah lain, setiap surah nak mari masuk tu, surah lain tu ada tulis Bismillah. Ni apa? Itu persoalannya. Tetapi zahirnya tidak juga nampak cerita ni berkenaan dengan baca derah ataupun tidak baca dalam semaya. Tidak jelas itu riwayat berkenaan dengan Sayyidina Uthman tadi. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas serupa tu juga. Dia kata Rasulullah SAW wafat dalam keadaan dia tidak menerangkan kepada kami bahawa surah Bara'ah itu adalah sebahagian daripada surah Al-Anfal. Gitu. Tak ada jelas. Lepas pada tu dia mari pula ni. Abu Daud kata, Sya'bi, Abu Malik dan lain-lain menyebutkan secara mursal Nabi SAW tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim ni sehingga turun surah An-Naml. Sehingga turun surah An-Naml. Jadi ini pun sebenarnya tidak jelas menunjukkan tentang baca dalam sembahyang tu. Bismillahirrahmanirrahim ni masalah tulis dalam Quran tu. Tulis dalam Quran. Hak selepas ni, baru riwayat hak selepas tadi barulah nampak sikit. Nampak sikit. Tapi nampak sikit pun tidak jelas juga mana berkenaan dengan bacaan dalam sembahyang tu. Baca ketika baca Fatihah ataupun sebelum baca mana-mana surah tu tidak jelas juga. Cuma dia sebut riwayat daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW tidak tahu pemisahan surah ni. Pemisahan surah ni sehingga diturunkan kepada baginda Bismillahirrahmanirrahim. Barulah dia tahu satu surah ni sudah habis. Bila mari surah lain Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Tapi tak ada kena-mengena juga dengan hak dalam sembahyang tu. Sedangkan bab yang pertama tadi cerita tentang hak baca dalam sembahyang. Apa maksud Imam Abu Daud buat lagu ni? Itu masalahnya. Apa maksud? Hak bab yang kedua ni yang mari tak terang. Tidak terang menunjukkan hak baca dalam sembahyang tu. Hanya menyebutkan tak tulis antara surah Al-Anfal dengan surah Bara'ah tu Bismillahirrahmanirrahim, itu dia sebut. Lepas tu dia tak tulis sebelum turun surah An-Naml. Lepas tu tidak tahu pemisah di antara satu surah dengan satu surah yang lain sehingga turun Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kena-mengena dengan hak dalam sembahyang tu. Lagi apa Imam Abu Daud buat mari hak ni, dia tidak mari hak lain, hak lebih terang lah, hak lebih terang menunjukkan baca bismillah derah tu. Sedangkan tajuknya jelas gitu, orang yang hadis tentang orang yang baca derah bismillah. Maksud baca derah bismillah tu dalam sembahyang lah,
dalam semaya maksudnya. Tapi hadis-hadis ni tidak tepat belaka ni. Hak di bawah tajuk ni dengan tajuk tidak menepati tajuk. Apa sebab? Baiklah. Sebelum itu kita pergi kepada bab yang pertama tadi. Kita pergi kepada bab yang pertama. Kita tengoklah dalam kitab ni Badlul Majhud ni dulu. Dia kata lagu mana. Kesimpulannya dalam Badlul Majhud ni, dia tidak tekan ke mana-mana, tidak berapa jelas mana. Cuma dia ayat mazhab gitu je. Masing-masing adalah pegangan-pegangan sendiri dia. Jadi sini bab man lam yara al-jahra bi bismillahirrahmanirrahim. Yani bab orang yang tidak berpendapat bismillahirrahmanirrahim itu dibaca dengan suara yang keras, dengan suara derah, baca derah, mana di permulaan Fatihah ataupun di permulaan surah dalam sembahyang. Gini dalam setengah-setengah nuskha Abu Daudnya begitulah bunyi tajuk dia tu. Tapi di sini disebut dalam nuskha Mesir, tak tahulah nuskha Mesir itu satu nuskha kau banyak kau, tapi ni adalah nuskha Mesir dia sebut gini bunyinya, babul jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Babul jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Ini bab mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Gitu tajuknya. Tapi kalau kita kata al-jahr, serupa nuskha Mesir ni baca dengan derah bismillahirrahmanirrahim, dia serupa dengan bab yang kedua pula. Serupa dengan bab yang kedua tadi kan, bab man jahara biha. Serupa dengan tu. Tak ada makna Sedangkan kita sudah tahu dah, biasalah Imam Abu Daud ni dia mari 2 bab sama ataupun 3 bab untuk menunjukkan dalil masing-masing imam-imam mujtahidin itu. Itu tujuan. Jadi kalau kita mengikut hak nuskha Mesir ni, babul jahr bi bismillahirrahmanirrahim, tak ada maknalah sebab tak ada beza tu. Kalau hak ni tak tahulah hak ada depan ni masing-masing. Kalau hak Badrul Majhud, hak nuskha ni memanglah bab man lam yara al-jahra bi bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang tidak serupa tu, tetapi hak ni lebih tepat. Hak ni man lam yara al-jahra bi bismillahirrahmanirrahim. Sebab baru ada perbezaan dengan bab selepas ni. Lepas tu dia sebutlah, di antara yang disebutkan Imam Syafi'i baca derah. Mana dia berpendapat bismillahirrahmanirrahim tu baca derah. Dalam semaya baca derah lah. Kalau semaya baca kohar tu tak kira, tak derah lah siapa-siapa pun. Lepas tu dia petik daripada Syaukani dalam Nailul Awtar. Apa Syaukani kata, dengan hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh orang yang mengatakan bahawa tidak dibaca derah bismillahirrahmanirrahim. Inilah hak sanilah kita baca sani. Itulah dalil mereka ni. Mengikut apa yang disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas dalam syarah Tirmizi, mereka ini ialah ulama Kufah dan orang yang sependapat dengan mereka. Lepas tu dia kata pula, di antara orang yang berpendapat baca kohar, bukan tak baca tapi baca kohar, ialah Umar, Ali dan Ammar. Lepas tu ada ikhtilaf pula, nukilan daripada mereka itu. Ada diriwayatkan daripada dia tu baca derah. Ada juga orang yang tidak ada ikhtilaf ulama tentang dia tu baca kohar. Ada juga kata baca derah pun ada juga riwayat daripada dia, baca kohar pun ada juga riwayat daripada dia. Ada juga tak ada khilaf. Dia ni sebanyak ada riwayat daripada dia baca kohar. Siapa dia? Iaitu Abdullah bin Mas'ud. Wa bihi qala Abu Ja'far. Begini juga, ini juga pendapat Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain, Hasan dan Ibnu Sirin. Diriwayatkan, ini kita baca ni dulu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Ibnu Zubair. Mana ada juga riwayat daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, mereka berdua ni baca kohar. Tetapi ada juga riwayat daripada mereka berdua baca derah. Mana ada
beberapa riwayat lah. Ada riwayat daripada Ali, dia tidak baca derah. Dan begitu juga daripada Sufyan, dia tidak baca derah. Inilah pendapat Hakam, Hammad, Auza'i, Abu Hanifah, Ahmad, Abu Ubaid. Dan cara baca yang seperti ini ada juga disebutkan daripada Nakhai dan diriwayatkan daripada Umar. Gitulah yang disebut. Lepas tu masing-masing lah, orang ni kata gini, orang ni kata gini, dalil dianya adalah lepas tu dia sebut riwayat daripada Ibrahim An-Nakhai dan Sufyan Ats-Tsauri dan daripada Al-Aswad. Dia kata apa? Daripada Al-Aswad ini, sallaitu khalfa Umar 70 salatan falam yajhar fiha bi bismillahirrahmanirrahim. Saya sembahyang di belakang Sayyidina Umar 70 sembahyang. Dia tidak baca derah bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada Ibrahim, maksud Ibrahim An-Nakhai, bahawa beliau berkata, al-jahru bi bismillahirrahmanirrahim bid'ah. Tirmidzi dan Hazimi meriwayatkan isra, yang dibaca qahar, daripada aksari ahli ilmi, majoriti, hak lebih ramai ahli ilmu mengatakan baca qahar. Ini yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hazimi. Lepas tu dia sebut pula, adapun hak baca derah ni, pada ketika baca derah lah, sembahyang baca derah tu, diriwayatkan daripada sekumpulan salaf. Ibnu Sayyidin Nas menyebutkan, diriwayatkan baca derah tu daripada Umar. Tadi ada daripada Umar baca qahar ada. Dalam riwayat Abu Daud tadi qahar, ataupun dia tidak berderah lah, tak baca. Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir. Dan daripada Umar ada 3 riwayat, iaitu dia tak baca langsung, ada juga dia baca juga tapi baca qahar. Itu yang kedua. Yang ketiganya dia baca derah. Jadi 3-3 ada daripada Umar ini. Begitu juga khilaf riwayat daripada Abi Hurairah berhubung dengan baca derah dan baca qahar. Lepas tu dia sebut, Syafi'i meriwayatkan dengan isnadnya daripada Anas bin Malik. Dia kata Muawiyah, yang ni Sayyidina Muawiyah, pernah bersembahyang jadi tu imam kepada orang di Madinah, dalam satu sembahyang yang baca derah lah. Dia baca derah tapi dia tak baca bismillahirrahmanirrahim, dan dia tidak bertakbir pada ketika tunduk dan pada ketika bangun dalam sembahyang tu. Apabila dia selesai bersembahyang, orang-orang Muhajirun dan Ansar berteriaklah, gegerlah, hai Muawiyah, dia kata, naqasta salah, engkau telah mengurangkan sembahyang. Mana bismillahirrahmanirrahim, mana takbirnya? Bila engkau tunduk dan bila engkau bangun tu. Lepas pada tu ceritanya, kalau dia sembahyang jadi tu imam, dia baca bismillahirrahmanirrahim dan dia bertakbir. Hadis ini dikemukakan oleh Hakim dalam Mustadrak, dan dia mengatakan sahih mengikut syarat Muslim. Khatib Baghdadi menyebutkan, hak ni hak baca ni bismillah derah ni daripada Abu Bakar As-Siddiq, Uthman, Ubay bin Ka'ab, Abi Qatadah, Abi Sa'id, Anas, Abdullah bin Abi Auf, Shaddad bin Aus, Abdullah bin Ja'far, Husain bin Ali dan Muawiyah. Mana hak baca derah. Khatib berkata, Khatib Baghdadi, adapun tabi'in dan tabi'in tabi'in, di antara yang baca derah tu ramai, tak boleh nak bilang, tak boleh nak sebut ramanya, tak boleh nak bilang ramanya. Di antara mereka Sa'id bin Musayyab, Tawus, Atha, Mujahid, Abu Wa'il, Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Ikrimah, Ali bin Husain dan anaknya Muhammad bin Ali, Salim bin Abdullah bin Umar. Dia sebut ramai ni, ramai ni. Panjanglah senarai nama ni, tidak nak baca habis lah. Tengok sendiri. Lepas tu ada juga macam Ibnu Wahab, mula dia kata baca derah, dan dia baca derah, lepas tu dia tinggal tu baca qahar pula. Ada juga disebutkan daripada riwayat daripada Ibnu Mubarak dan Abi Thawr, begitu juga.
Kemudian kita tengok ni. Itu perkara pertama, masalah baca derah. Kau baca qahar, masalah pertama. Masalah keduanya, Bismillahirrahmanirrahim ni, adakah dia ni sebahagian daripada Quran ataupun tidak? Itu masalah yang kedua. Berhubung dengan hal ini kita kena bincang. Yang keduanya, yang ketiga lah, mana yang ketiga? Adakah dia ni sebahagian daripada Fatihah atau tidak? Sebahagian daripada Quran atau tidak? Lagi, sebahagian daripada Fatihah atau tidak? Yang keempatnya, masalah yang keempatnya berhubung dengan ini, adakah dia ni dikira sebagai permulaan setiap surah atau tidak? Ini setiap dikira sebagai salah satu ayat daripada setiap surah, mana ada bismillah di setiap surah tu, ataupun tidak? Itu masalah yang keempat. Jadi ada beberapa masalah di sini. Baiklah, kita tengok hak ni dulu. Hak bismillah ni sebahagian daripada Fatihah ke atau tidak? Dan adakah dia sebahagian daripada Quran ataupun tidak? Hak banyak-banyak tu lah, hak banyak-banyak. Hak banyak-banyak tu. Hak di awal setiap surah tu, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hak innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, hak tu tak ada khilaf. Hak tu memanglah dia tu sebagai sebahagian daripada ayat Quran. Hak tu hak lain-lain tu, adakah sebahagian daripada Quran atau tidak? Hak tu masalah khilaf. Di sini dia sebut yang sahih daripada mazhab kita ni dia petik daripada Bada'i as-Sana'i' ni, karangan dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi. Mazhab kitanya iaitu bismillah ni sebahagian daripada Quran. Hak lain-lain tu pun, hak di awal setiap surah tu, hak tu sebahagian daripada Quran juga. Kerana ummah, kata dia, ijma' bahawa hak tertulis di dalam dua kulit ni, dalam Quran ni lah, ditulis dengan kalam wahyu, itu adalah daripada Quran. Bismillah ni, tasmiyah ni lagu tu lah juga. Lepas tu ada riwayat mu'alla daripada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia kata, saya kata kepada Muhammad, tasmiyah ni satu ayat daripada Quran atau tidak? Dia kata ada di dalam ni, dalam kulit ni ke kulit ni adalah semuanya Quran. Saya pun kata, lepas tu apa dah sebahagian daripada Quran, apa yang tak berderahnya baca. Kata perawi ni, mu'alla ni kan, dia senyap, dia tak jawab apa. Muhammad ni anak murid kepada Imam Abu Hanifah, anak murid dia besar lah, anak murid besar. Dia tak jawab. Al-Jassas pula meriwayatkan daripada Muhammad tadi juga. Dia kata tasmiyah ni satu ayat daripada Quran, diturunkan dia ni untuk memisahkan di antara surah-surah. Satu ayat yang diturunkan khusus untuk memisahkan antara surah-surah di dalam Quran itu, dan untuk mengambil berkat dengannya, sebagai bacaan permulaan. Bukan ia sebagai satu ayat daripada tiap-tiap surah tu. Tak. Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surah tu bukan sebahagian daripada surah tu, tiap-tiap surah tu, tetapi dia sebahagian daripada Quran juga. Quran juga. Tapi dia ni diturunkan untuk memisahkan antara surah-surah tu dan untuk berkat, ambil berkat. Itu kata dia. Ni boleh katakan orang dalam mazhab Hanafi faham gitulah, pegang hal itulah. Syafi'i berkata, innaha minal Fatihah qawlan wahidan. Saya pendapat dia. Syafi'i dalam masalah ni, saya pendapat dia. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim ni satu ayat daripada Fatihah.
So lepas tu berhubung dengan bismillah di setiap awal surah tu lagu mana? Ada dua pendapat Imam Syafi'i yang disebutkan, iaitu ada dua pendapat. Jadi ada dua pendapat. Satunya mengatakan sebahagian daripada tiap-tiap surah tu, satu lagi tidak. Tidak sebahagian daripada tiap-tiap surah. Jadi Imam Syafi'i hujah dia hak mananya? Dia pegang dengan riwayat Abu Hurairah daripada Nabi SAW, iaitu Nabi SAW kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini 7 ayat, 7 ayat. Salah satunya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dia pegang tu. Nabi SAW telah mengira tasmiyah, yang Bismillah sebagai satu ayat daripada Fatihah. Ini menunjukkan dia ni sebahagian daripada Fatihah lah. Selain daripada tu memang ditulis pula dalam mushaf-mushaf di permulaan Fatihah tu. Jadi ia ni dikira sebagai satu bahagian daripada surah Fatihah dan juga satu bahagian daripada tiap-tiap surah, mengikut satu pendapat Syafi'i, berhubung dengan tiap-tiap surah yang lain selain daripada Fatihah. Atau ada pun Fatihah tu jelas ada dia so ya, tentu dah hak tu sebahagian daripada Fatihah. Lepas tu dia sebut di sini orang-orang dalam mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Ahmad, walaupun Imam Ahmad pun ada dua pendapat juga. Satu pendapatnya serupa dengan Syafi'i, tapi hak kebanyakannya, hak masyhur daripada dianya tidak, serupa dengan Hanafi juga. Dia kata pegangan dianya iaitu hadis Nabi SAW menceritakan daripada Allah Ta'ala, yakni hadis Qudsi. Dalam hadis itu bunyi lagu mana? Nabi SAW menceritakan Allah SWT berkata, yakni berfirman dalam hadis Qudsi itu, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bahagikan semaya tu di antara aku dengan hamba-ku bagi dua. Lepas tu disebutlah hadis seterusnya. Itu rekah dulu. Jadi cara mereka beristidlalnya ke mana? Dalam hadis tu disebutkan Nabi SAW mulakan Fatihah tu dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak ada sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu sebahagian daripada Fatihah, mesti dia sebut mulakan dengan Bismillah. Dia tidak mula dengan Alhamdulillah. Tapi dalam hadis tu jelas mana start tu start dengan Alhamdulillah, bagi tu. Bagi tu. Dan yang keduanya, hadis itu jelas menunjukkan bagi dua. Bagi dua ni kalau hak ni tiga, bagi dua. Itu baru bagi dua. Kalau 7 tidak boleh bagi dua. Dia kira gitu. Tidak akan berlaku separuh-separuh tu. Dia jadi 3/2 lah. Dia akan jadi tidak 3/2 bagi pihak hamba, 3/2 bagi pihak Allah. Jadi gitulah. Kalau nak bagi dua juga. Sedangkan tidak gitu. Tak apalah, kita secara rekah dulu. Lepas tu dia ni kalau kita nak kata ayat ni satu bahagian daripada surah ni, satu bahagian daripada surah ni, dia tak boleh nak kata lagu tu kecuali dengan dalil yang mutawatir, hadis yang mutawatir. Kalau hadis tu ahad tak boleh lagi. Sebab apa? Quran ni sabit berdasarkan tawatur, berdasarkan tawatur daripada Nabi SAW. Memanglah mutawatir. Bismillahirrahmanirrahim ditulis dalam mushaf tu, memang waktu mutawatir, memang ditulis di surah Fatihah tu, surah Fatihah tu ada juga bismillah di awal dia. Begitu juga surah-surah lain memang ada belaka tu dalam mushaf mana-mana, waktu memang mutawatir.
Tapi dari segi ia tu sebahagian daripada tiap-tiap surah ataupun daripada Fatihah, hak tu tidak mutawatir. Tidak sepakat hak tu. Jadi kerana itulah ahli ilmu berselisih pendapat. Qurra ahli Kufah, dia mengiranya sebagai sebahagian daripada Fatihah bismillah. Tapi qurra ahli Basrah tidak kira sebagai sebahagian daripada Fatihah. Kalau benda mutawatir tak ada khilaf lah. Tak ada khilaf. Ni ada khilaf. Ini menunjukkan bahawa tidak ada tawatur berhubung dengan perkara ni. Berhubung dengan bismillah tu sebagai satu juzuk daripada Fatihah. Tulis tu dalam Quran tu, hak tu mutawatir hak tu. Dari segi dia tu sebagai satu juzuk daripada Fatihah itu tidak. Dan bila sudah ada syak dan ada syubhah, maka tidak sabitlah ia ni sebagai salah satu bahagian daripada surah Fatihah tu. Sebab Quran ni tak boleh syak. Dia tak boleh syak. Tidak ada. Kalau syak ni dia tidak mutawatir. Lepas tu hak sebut di awal tiap-tiap surah ni bismillah tu sebagai satu bahagian daripada surah itu. Hak ni dia sebut mimma ikhtassa bihi Syafi'i la yuwafiquhu fi dhalika ahadun min salafil ummah. Syafi'i seorang kata lagu. Tak ada siapa pun yang sepakat dengan dia dalam mengatakan begitu. Hak berhubung dengan surah lain lah. Fatihah tu ada juga. Fatihah tu sebagai satu juzuk, bismillah tu satu juzuk daripada Fatihah. Selain daripada Syafi'i ada juga orang lain. Tapi hak kata bismillah dia sebagai satu juzuk bagi setiap surah, tu Syafi'i saja dia sebut. Dan dia sebut sini wa kafa bihi dalilan ala butlanil madhhab. Cukuplah ini menjadi dalil kepada tidak betulnya mazhab, mana pendapat Syafi'i itu. Hak mengatakan bismillah ni adalah satu juzuk daripada tiap-tiap surah selain Fatihah. Dalilnya ialah apa yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah, iaitu Nabi SAW bersabda, satu surah di dalam Al-Quran 30 ayatnya ia akan memberi syafaat kepada pembacanya sehingga Allah mengampunkannya, iaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini sepakat qurra ni. Dan hak bukan qurra, bukan ahli qiraat saja, hak tidak ahli qiraat pun, ahli lain-lain pun sepakat mengatakan bahawa suratul mulk ini terdiri daripada 30 ayat. Semua sepakat. Ini kalau tak termasuk bismillahirrahmanirrahim. Kalau termasuk bismillahirrahmanirrahim tidak jadi 30, jadi 31 pula. Ini maknanya tak tepatlah tu Pak Imam Syafi'i tu kata tu. Tapi sebab kita kata tak adalah, Syafi'i pun ada dua pendapat juga dia sebut dah. Satu lagi supaya orang lain lah, tidak satu juzuk daripada tiap-tiap surah. Tetapi hak masyhur daripada dia gitu, adalah satu juzuk daripada tiap-tiap surah juga. Kalau kita masuk bismillah tidak jadi 30, sedangkan dalam riwayat ni dia kata 30, jadi 31 pula. Ini bercanggah dengan hak Nabi SAW kata. Dan ijma' fuqaha, begitu juga qurra mengatakan surah Al-Kautsar itu 3 ayat. 3 ayat. Surah Al-Kautsar terdiri daripada 3 ayat. Surah Ikhlas 4 ayat. Tu sepakat. Ulama ahli gapo pun sepakat. Kalaulah bismillah tu dikira sebagai satu juzuk daripadanya, tentu dia jadi Al-Kautsar itu dia jadi 4 ayat lah. Dan surah Ikhlas qul huwallahu ahad itu dia jadi 5 lah pula. Sedangkan benda ni semua orang timur dah. Ini adalah khilaf ijma' lah pula. Adapun hak hadis hak Imam Syafi'i pegang tadi, di situ ada ittirab kata dia. Selain daripada tu, ia adalah hadis ahad. Hadis ahad ni dia tidak memberi keyakinan. Maknanya tidak mutawatir. Bila tidak mutawatir, tidak boleh kita nak menyabitkan dia ni satu juzuk ke. Tak boleh. Satu juzuk daripada Fatihah. Tak boleh. Nak sabitkan dia kena mutawatir. Biar tentu mutawatir dulu hadis itu. Jelas tidak mutawatir. Selain daripada tu, hadis ini pula muttarib. Muttarib.
Lepas tu dia sebut mazhab Malik pula berhubung dengan bismillah ni, baca bismillah dalam sembahyang Fatihah. Apa yang disebutkan dalam Mudawwanah ni kitab mazhab Malik lah, Imam Malik lah. Juga riwayat Ibn Qasim daripada dia, dan kitab ini muktabar lah dalam mazhab Maliknya, serupa dengan Muwatta lah kedudukannya. Apa dia kata? Anak murid dia kata waqala Malik la yaqra'u fi salah bismillahirrahmanirrahim la fil maktubah la sirran fi nafsihi wala jahran. Imam Malik kata seseorang yang sembahyang tu tak boleh baca dalam sembahyang dia bismillahirrahmanirrahim, sama ada sembahyang fardu ke dalam diri dia ke, dalam hati dia ke, ataupun derah tak boleh berlaku. Dia kata lagi waqala Malik wa hiya sunnah, itulah sunnahnya, yani hak tak baca bismillah tu. Wa 'alaiha adraktun nas, dan saya dapati orang ahli Madinah ni duduk amal lah betul. Lepas tu dia kata lagi, Ibnul Qasim kata ni, Imam Malik kata lagi berhubung dengan baca bismillahirrahmanirrahim dalam sembahyang fardu, dia kata kedudukannya perlu ditinggalkan baca bismillahirrahmanirrahim dalam sembahyang fardu. Tak boleh baca, kata dia, derah tu imam tidak tu imam tak boleh baca. Itu kata Imam Malik. Kemudian dia kata dalam sembahyang sunat kalau dia nak baca boleh. Dia kata kalau dia tak sah pun tak apa juga, boleh luah. Dalam bab sembahyang sunat ni luah, tapi kalau sembahyang fardu tak boleh. Imam Malik tak boleh. Intaha, habis kat tu. Ini menunjukkan bagi Imam Malik ni, menunjukkan bahawa ia bukan sebahagian daripada Quran. Hak selain daripada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa lain-lain itu bukan sebahagian daripada Quran. Mengikut Imam Malik. Tadi mazhab Hanafi tadi dia kata sebahagian daripada Quran juga, tapi tidak sebahagian daripada surah Fatihah pun. Tak apatah lagi hak surah lain. Fatihah pun bukan sebahagian daripada surah Fatihah, kata Hanafi. Imam Malik ni tak, dia kata tak. Jadi baca ni sebagai doa saja. Bismillahirrahmanirrahim ni sebagai doa gitu. Ambil tabarruk, memulakan apa-apa baca bismillahirrahmanirrahim, gitu saja. Nak kata dia ni sebahagian daripada Quran, sama sekali tidak, kecuali hak dalam surah An-Naml itu, kata dia. Kecuali hak dalam surah An-Naml itu saja. Hak tu je hak sebahagian daripada Quran. Ada pun hak lain tak? Itu perbezaannya. Sebab itulah kita tengok orang dalam mazhab Malik, kalau dia sembahyang Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, selalu derah baca alhamdulillah, bismillah tak baca. Iftitah pun tak ada juga di sisi mereka. Kita sudah jumpa pada baru ni, iftitah pun tak ada juga. Adanya baca Fatihah lah. Fatihahnya mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, selalu. Kalau nak kira hak Imam Abu Daud buat mari ni, hak kemahnya, hak tu hak kemah. Imam Abu Hanifah kata memanglah tak baca derah. Hak start baca derahnya, mula baca derah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum pada tu iftitah tu ada. Iftitah tu baca qaf. Bismillah pun ada juga. Jadi hak dalam riwayat sebut ada baca bismillah tu baca qaf lah. Baca qaf lah kata dia. Tidak baca derah. Ada pun baca derah start dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu ada juga dalam riwayat tu sebut baca derah jarang-jarang. Baca derah tu dia kata jarang-jarang, bukan semua, ataupun dengan maksud untuk mengajar, nak beritahu bahawa ada baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi bukan semua. Dia kata bukan semua. Kalau tidak jadi bercanggah, pasal dia nak pakar semua hadis lah. Ni mazhab Hanafi ni, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dia nak pakar semua hadis ni. Ada hadisnya menyebutkan baca start dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga hadis yang sebut baca bismillah. Jadi dia kata hak baca bismillah tu baca, memang kena baca. Tapi baca qaf. Baca qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan semua. Dia kata bukan semua. Kalau tidak jadi bercanggah, pasal dia nak pakar semua hadis lah. Ni
mazhab Hanafi ni, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dia nak pakai semua hadis ni. Ada hadis yang menyebutkan baca start dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada juga hadis yang sebut baca Bismillah. Jadi dia kata hak baca Bismillah tu baca, memang kena baca, tapi baca kohor. Baca kohor, tidak baca derah. Imam Syafi'i pula, siapa kata kalau tak baca tak sah, sebab Fatihah tu wajib, dan Bismillah ni sebahagian daripada Fatihah. Kalau tak baca tak sah. Lepas tu kalau baca derah, baca kohor, tu boleh, tapi kena baca. Kena baca. Kalau baca kohor pun kena baca. Kalau tak baca tak sah sembahyang. Tapi kalau sembahyang derah, baca derah, itu lebih baik, lebih afdal. Hanafi dan Ahmad kata kalau baca kohor lebih afdal. Kalau baca derah siapa tak sah ni kau sembahyang? Tak, dia pun tak kata gitu. Tapi kalau Malik tak boleh, memang tak sah, jangan baca Bismillah. Tu khilaf tu jauh antara Malik dengan Imam Syafi'i ni jauh. Kalau Malik Syafi'i dengan Hanafi dekat sikit, dia tidak siapa kau tak boleh. Cuma afdal saja, khilaf ni mana khilaf tentang hak mana lebih afdal. Hanafi kata lebih afdal baca kohor, Syafi'i kata lebih afdal baca derah, tapi kena baca. Gitu kena baca juga. Kalau tak baca, Hanafi kata siapa tak sah ke? Tak sah. Syafi'i tak sah. Malik pula kata kalau baca tak sah. Pula. Jadi kerah tu. Jadi belawai dia. Baik, kalau kita tengok di sini, Imam Malik dia pegangnya ni lah. Imam Abu Daud dia buat dua bab ni kan. Bab mula-mula ni orang yang tidak berpendapat baca derah Bismillahirrahmanirrahim. Mana dalil dia? Dalil dia ni, iaitu Anas meriwayatkan. Padahal Anas ni ada juga riwayat tadi yang menyebutkan dia baca derah Bismillahirrahmanirrahim. Sini dalam riwayat ni dia kata Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka memulakan bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam sembahyang. Maknanya Imam Malik kata mulakan bacaan ni ke dia? Bacaan Fatihah tu bacaan lah. Kalau lah Bismillah ni ada sebutlah Bismillahirrahmanirrahim, walaupun kohor pun ni tak ada sebut. Mulakan makna sebelum pada tu tak ada lah. Kalau tidak, apa makna mula? Apa makna buka? Buka tu buka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau baca Bismillah, apa makna buka? Buka dengan Bismillah lah pula, walaupun kohor. Jadi iftitah tu, yaftatihu tu makna buka, start, mula baca Alhamdulillah. Dia mahu Hanafi, Ahmad ni dia katakan dia mula baca derah. Walaupun tak ada dalam riwayat ni, tapi kita nak jamak, nak campur dengan hak lain, ada sebut baca Bismillah tu, tak usah tinggal juga. Lagu mana? Dia kata baca kohor. Sebab apa baca kohor? Sebabnya kedudukan dia tu bukan sebagai Fatihah lah. Bukan sebagai Fatihah lah. Kalau sebagai Fatihah, apa kohor tu nya? Derah lah. Tidak sebagai dia ni satu juzuk daripada Fatihah. Tapi dia tidak Quran kah? Quran. Oleh kerana dia Quran, dan di setiap awal surah tu ada Bismillahirrahmanirrahim, maka baca, tapi baca kohor. Sebab apa? Hadis ni pula dia sebut ni, hadis ni nak melewat juga hadis ni. Start dengan Alhamdulillah. Apa makna start dengan Alhamdulillah? Kecuali kalau kita kata start baca derah, bermakna Bismillah tu kalau nak baca kohor. Itu yang dia faham. Malik kata dia kata start ni mana start baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu tidak akan ada doa iftitah, itu sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Jadi kalau ada hak Bismillah, itu untuk sembahyang sunat, kata dia. Sembahyang fardu dak lagu ni. Mula baca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu makna mula. Kan jelas tu untuk mazhab Malik tu. Untuk mazhab Hanafi dan mazhab Ahmad juga adalah juga mulakan membaca, yakni derah, tidak menafikan membaca kohor. Walaupun agak itu sikit tak terangnya untuk mazhab Malik ni, riwayat ni. Lepas tu kalau kita tengok ayat kedua pula, riwayat Aisyah, dia kata Rasulullah SAW buka sembahyang dengan takbir.
Dan buka bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas. Buka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita perhati sini, menolak pendapat orang yang mengatakan Imam Abu Daud ni dia bermazhab Ahmad. Sebab orang kata banyak pendapat dia tu serupa dengan mazhab Ahmad. Kalau sini dak ni. Hak serupa dengan mazhab Malik ni. Serupa ni. Hak ni hak terai dia hak mari. Hak ni. Hak menunjukkan baca qahar ke apa dia tak mari hak tu. Kalau mula sembahyang takbir. Sebelum ada takbir tu tak ada. Start sembahyang takbir. Mula baca. Apa makna mula baca? Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Terang tu. Walaupun orang lain kata gitu gini, tu soal dia lah. Soal dia. Lepas tu Imam Abu Daud dia mari dalam bab yang kedua tu, dalil bagi orang yang baca derah tak terang tu. Situ nampak. Cara pengarang kitab-kitab hadis ni nampak. Dia tidak setuju lah tu dengan pendapat tu. Kira-kiranya dia kemukakan begitu nak ceritanya tak kemah mana hak ni. Kalau hak mari hak mana-mana pun tak kemah. Dia nak pergi situ. Dia nak pergi situ. Kalau ada cerita bismillah pun pada cerita cara kau lain lah. Pemisah antara surah kau gitu gini. Bukan berkenaan dengan sembahyang. Berkenaan dengan sembahyang ni tak ada langsung, ni tak mari. Maknanya bagi dia tidak kuat. Tidak kuat. Itu mengikut Imam Abu Daud cara dia tu. Hak kuatnya lagu ni iaitu start dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu start. Baik, di sini dia sebut setakat tu ya, sekadar tu ya dia sebut. Kalau kita tengok pula kitab-kitab yang lain, kalau kita tengok pula kitab-kitab yang lain, Assalamualaikum. Apalah dosa saya, doalah saya mati dalam iman dalam Islam. Selamat dia Haji Daud Ki Abah, hidup dalam takuni aziz. Pakar pah belaka. Jadi berhubung dengan masalah ni, kita balik semula pula. Tengok masalah baca derah ke baca qahar bismillahirrahmanirrahim ni, masalahnya khilaf besar di kalangan ulama daripada dulu lagi. Dan masing-masing hak ni alik ni buat kitab sendiri. Di antara yang menulis kitab khusus lah, yang menyokong, yang membela mazhab Syafi'inya, iaitu Imam Daraqutni. Dia tulis kitab khusus berhubung dengan hal ni. Dan Khatib Baghdadi dalam risalah-risalah dia tulis begitu. Ini menunjukkan dalil bagi pihak Syafi'i. Di antara hak mazhab Hanafinya yang kuat tulis pasal ini dan banyaklah agak detail, iaitu Hafiz Zailai, pengarang kepada kitab Nasbur Rayah fi Takhrij Ahadith Al-Hidayah. Nasbur Rayah fi Takhrij Ahadith Al-Hidayah, dia tulis dalam kitab tu dan bela mazhab Hanafi dengan begitu kuat, 60 muka surat. Hak tu saja. Bahas hak ni. Begitu. Baiklah. Jadi dalil-dalil mazhabnya, dalil-dalil mazhabnya, kalau mazhab Malik, hak sani, hak dalam Abu Daud tadi jelas dah. Dua hadis itu. Selain daripada itu, ada lagi riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal, ini sahabat Nabi SAW, yang mana dia dengar anak dia baca Bismillahirrahmanirrahim dalam semaya lah, baca Fatihah tu.
Lepas pada tu dia larang, dia larang anak dia tu daripada membaca Fatihah, daripada membaca bismillah tu. Lepas pada tu dia kata, waqad sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa Umar wa Uthman falam asma' ahadan minhum yaquluha fala taqulha idza anta sallaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Dia larang anak. Saya ingat mata. Saya sakit gila. 17 tahun dah duduk jalan kaki. Tak ada orang nak layar di Daud di Abah gila. Tak ada orang untuk kena gila. Ayah anda minta maaf saya dan doa saya nak. Saya gila kena makan ubat seumur hidup. Saya sakit bipolar. Gila ilmu, gila cerah, gila nak bini. Siapa nak bini dengan orang gila ayah nak? Kasih ayah nak beliau. Beliau. Bismillah lah. Dia kata dia dalil. Lepas tu hadis Anas tadi, hadis Anas, iaitu dia bersemayam dengan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Mereka mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Riwayat yang pertama tadi, iaitu Ibnu Mughaffal. Dia kata dia semayang dengan Nabi, semayang dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dia tak ada dengar siapa pun kata baca. Dia kata jangan baca. Kalau baca alhamdulillahirabbil alamin selalu. Tetapi hak ni hak yang pertama tadi, Abdullah bin Mughaffal tadi tidak jelas menunjukkan tidak baca, cuma dia tidak dengar. Ini menunjukkan boleh jadi ada dia baca kah. Tapi Imam Malik tak sih. Dia tak sih. Lepas tu Abdullah bin Mughaffal ni di sini dalam dalam riwayat ini, dalam riwayat dia sebutkan ayah saya dengar saya baca dalam sembahyang bismillahirrahmanirrahim. Dia pun kata ai bunayya muhdath, anakku ni bid'ah, kata dia. Jangan kamu buat benda bid'ah. Dia kata aku tak pernah tengok mana-mana sahabat yang paling benci dalam Islam ni bid'ah. Dia paling benci sahabat-sahabat. Sampai gitu sekali dia kata. Jangan kata dia. Jangan kata lah. Dalam setengah riwayat kata jangan baca derah. Hak derah tu tak boleh. Baca tu tak apa. Dalam setengah riwayat kata jangan ucap tu. Gitulah. Ni bagi orang yang tak sil baca bismillah tu. Bagi Imam Syafi'i nya dalil dia ada banyak dalil dia. Di antara dalil dia hak kemah lah. Nak sebutnya hak baca bismillah ni, derah ni, iaitu dalam Sunan Nasa'i umpamanya, iaitu ada riwayat daripada Nu'aim Al-Mujmir. Riwayat tu bunyi lagu ni. Dia kata aku semayang di belakang Abu Hurairah. Sallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia baca bi ummil Quran sehingga sampai kepada ghairil maghdubi alaihim dan seterusnya. Dia pun kata amin. Faqala an-nas, orang pun di belakang dia kata amin. Dan setiap kali dia nak sujud dia kata Allahu Akbar. Bila bangun daripada sujud, yang kedua tu Allahu Akbar. Bila dia beri salam, lepas dia beri salam dia kata wallazi nafsi biyadihi, akulah, kata dia, ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akulah paling serupa sembahyang di antara kamu dengan sembahyang Rasulullah. Jadi mana situ sebut bismillahirrahmanirrahim. Ayah dia dengar ni Abu Hurairah baca bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang hak tak setuju, ni dalam riwayat Nasa'i ni. Dalam riwayat Nasa'i ada tajuk dia pun buat Kitabul Iftitah, qiraat bismillahirrahmanirrahim, baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagi orang yang tidak setuju, dia jawab apa yang dia tidak baca tu. Hak sani hadis sani umpamanya Zaila'i pengarang sani lah, dia kata riwayat ini adalah riwayat yang syadzah dan ma'lulah. Zahir nampak riwayat ini sahih,
dari segi sanad dia. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang syadzah. Ini masalahnya. Kadang-kadang kita tengok riwayat tu sahih, padahal dia tidak sahih. Dia tidak sahih. Dan maklulah berilat. Sebab apa? Gini ceritanya. Ni anak tidak marilah kita lebih itu lagi. Umpamanya kalau kita tengok dalam kitab I'la'us Sunan, panjang benar. Wah, dari segi dalil, hadis-hadis gapo semua ni panjang benar lah. Secara rekahnya nak sebutnya di sini. Ceritanya Abu Hurairah ni ramai anak murid dia. Ramai, beribu-ribu anak murid. Tapi tak ada dalam seramai-ramai anak murid dia ni yang meriwayatkan lagu ni selain daripada Nu'aim Al-Mujmir. Bapa lagu tu. Ni bagi orang yang mengaji hadis, dia ambil kira benda tu. Dia ambil kira. Seramai-ramai anak murid Abu Hurairah ni yang meriwayatkan cerita ni juga. Tapi tak ada sebut Bismillahirrahmanirrahim. Adanya riwayat Nu'aim Al-Mujmir ni. Lepas tu kalau kita kata, kalau kita terima ada baca tu orang mazhab Hanafi atau mazhab Ahmad tidak nafi baca. Hak dia masalahnya baca tu sebagai satu bahagian, satu juzuk daripada Fatihah ke? Hak tu masalah. Baca derah ke? Hak tu masalahnya. Baca saja tu tak apa, sebab dia kata dia sebut baca. Rasulullah SAW baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang Syafi'i kata dia tahu mana baca, mesti dia baca derah. Waktu dia tahu tu. Dia kata gitu. Orang lain kata baca tu tidak semesti baca derah. Baca kau kadang-kadang bunyi juga sikit-sikit. Ataupun boleh jadi dia tanya kemudian. Boleh jadi. Tak jelas. Dari segi bacaan itu sendiri, orang mazhab Hanafi dan mazhab Ahmad dia terima. Cuma baca tu sebagai apa? Itu masalah. Dan lagu mana baca tu? Jadi dalil Imam Syafi'i kalau nak pegang dengan hak ni tak jelas tu. Sebab dia kata maka Nabi Abu Hurairah pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia baca Fatihah, baca thumma qara'a bi ummil Quran. Ini menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ummil Quran. Sebab apa dia kata thumma, kemudian dia baca ummil Quran. Ummil Quran itu dia. Kalau bismillah tu masuk dalam ummil Quran, dia baca ummil Quran saja. Apa kata dia baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia baca ummil Quran. Apa makna? Tak terang. Maknanya ummil Quran tu bukan bismillah tu suku tu. Sebab dia kata baca ummil Quran lepas tu dia kata saya yang paling serupa dengan Nabi. Tak jadi masalah paling serupa. Masalahnya ummil Quran tu start mana? Start dengan bismillah, kau start dengan alhamdulillah. Tak terang. Sebab tu tak boleh nak buat dalil. Tak boleh nak buat dalil. Dalil yang kedua mazhab Syafi'i ini, iaitu dalil daripada Sunan Daraqutni. Ini ada dalam Sunan Daraqutni. Hak Muawiyah tadilah, cerita Muawiyah tadi. Muawiyah semaya di Madinah. Lepas tu dia baca derah lah, semaya derah. Tapi dia tak baca bismillah, derah. Dan dia tidak baca juga bismillah untuk surah selepas bismillah tu. Di sini tadi dia sebut rekah gitu ya Muawiyah semaya. Dia sebut sini walam yaqra' lis-surah allati ba'daha walam yukabbir hina yahwi hatta qada tilka as-salah falamma sallama nadahu man sami'a dhalika min al-muhajirin wal ansar min kulli makan ya Muawiyah asraqta as-salah am nasita qala falam yusalli ba'da dhalika illa qara'a bismillahirrahmanirrahim li ummi al-Qur'an wa lis-surah allati ba'daha wa kabbara hina yahwi sajidan. Di sini jelas menunjukkan kata mereka ini, orang bahasa Syafi'i ini, kalaulah bismillah ni tidak sebahagian daripada Fatihah, apa yang gegar di belakang tu? Siapa kata mu curi semaya kau? Kamu terlupa yang tak baca bismillah derah tu. Menunjukkan hak maklumnya di kalangan orang ramai ni baca derah lah. Sebab tu dia gegar. Tak serupa dengan hak skala. Jadi Muawiyah lepas pada tu baca derah lah lepas pada tu. Ini riwayatnya. Tetapi kalau kita perhati riwayat ni, falam yusalli ba'da dhalika illa qara'a bismillahirrahmanirrahim li ummil Quran wa lis surah allati ba'daha.
Lepas pada tu dia baca bismillahirrahmanirrahim untuk baca Ummul Quran. Mana bismillah itu tidak sebahagian daripada Ummul Quran. Ummul Quran itu Fatihah lah. Dan dia baca bismillah untuk surah selepasnya. Mana bismillah itu suku sebagai nak ambil berkat kau, kata Imam Malik, sebagai doa kau, untuk memisahkan di antara surah kau seperti orang Hanafi kata, atau untuk tabarruk kau, untuk berkat. Tu sebagaimana yang ada dalam Quran, yang tercatat dalam Quran, gitulah baca. Tapi tidak jelas ini menunjukkan ia sebahagian daripada Fatihah. Kalau ia pun lepas tu Zailai berkata, dia kata apa? Yang pertama, sanad hadis ini dan matan hadis ini muttarib, kata dia, tak tetap ni. Sanad dia dan matan dia tak tetap, sekali lagu ni, kata dia. Apa dia kata? Sebab itu riwayat ini maklul dari beberapa sudut. Kalau kita tengok dari banyak sudut, maklul, ada ilatnya. Bila ada ilat, dia tidak sahih lah riwayat itu. Yang pertama, ini yang disebutkan oleh Zailai. Anas dia duduk di Basrah, Muawiyah mari ni Madinah. Ini bagi orang yang mengaji hadis, dia ambil kira benda-benda begitu tu. Saat ni dia sebut Muawiyah ni semaya di Madinah, Anas ni duduk di Basrah. Tidak sabit. Kita kena bukti dulu bahawa ketika Muawiyah pergi ke Madinah, dia semaya ni Anas duduk Madinah. Ada dalil kata. Kalau tak ada dalil, tak boleh mana-mana nak kata. Dan dia duduk di Basrah. Walaupun ada kemungkinan kita duduk Malaysia, kita pergi Mekah, ada kemungkinan duduk Mekah. Tapi biar terbukti dulu, tahu bila kita pergi Mekah. Dan kita ni orang Malaysia. Orang tu dia pergi Mekah tu tahu bila. Biar pasti. Kalau selagi tak pasti tu tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh kata Anas tu ada. Lepas tu lagu mana ni kita nak kata orang lain gegar ni, gegar bila Muawiyah ni tak baca bismillah, sedangkan maklum Ahlul Madinah, Imam Malik kata tadi kita sudah baca dah. Inilah yang saya dapati Ahlul Madinah ni tak baca bismillah dah. Dah kalau orang lain tak baca bismillah dah, maklum dah. Apa yang gegar? Kalau Muawiyah apa? Tak baca. Situ. Tak sesuai. Kalau tempat yang memang maklum baca bismillah dah, tiba-tiba dia baca kau baik gegar nak sabar. Ni tempat tu memang umumnya tidak baca. Dah saya nak Abu Bakar tak baca derah, saya nak Umar tak baca derah, saya nak Osman tak baca derah. Hak tu duduk mana? Tidak di Madinah. Dia tidak sebut Sayyidina Ali tu bukan deki, bukan masalah apa dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia pergi ke Kufah. Anas tu dia duduk Madinah. Sebab tu dia cerita, Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, mereka ni tak baca. Mereka start dengan baca alhamdulillah. Dah kalau semua lagu tu, apa gegar? Sini masalah. Ni ilaknya. Bagi ulama hadis dia ambil kira benda tu. Itu orang panggil ilaknya, masalah. Ada masalah dalam hadis ni. Imam Malik pun kata, saya tahu lagu tu. Siapa dia tak baca langsung, bahkan tak kata sebahagian daripada Fatihah. Gitu. Macam mana kita nak kata dia ni Anas ni, hak maklumnya ni riwayat dia. Riwayat Anas ni. Dia kata Abu Bakar, Umar, Nabi mulakan sembahyang dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Lagu mana pula Anas ni meriwayatkan ni pula? Cerita Muawiyah ni dia duduk di Basrah, lepas tu dia riwayat ni pula. Mana tinggi riwayat dalam Muslim ke pun dengan hak ni, dengan hak Daraqutni ni, kalau ia pun mana tinggi riwayat Anas meriwayatkan hak tu. Hak ni riwayat Anas juga tak boleh. Sebab dia kata tak boleh pakai hadis ni. Tak boleh pakai hadis ni. Dalil yang ketiga orang Syafi'i, iaitu riwayat daripada Ibnu Abbas. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca derah bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dalam Mustadrak Hakim. Zailai kata dalam Nasbur Rayah. Lepas sebut ni, dia kata Hakim kata isnaduhu sahih wa laysa lahu illah. Hakim kata sanadnya sahih, tak ada illah. Hakim kata tapi sebab tu kata orang dia tak serupa kan, orang dia tak serupa. Hakim sampai kata begitu, sahih, tak ada illah, tak ada masalah, tak ada penyakit dalam hadis ni.
Sedangkan Zailai pula bila dia mari dia kata hadis ni dhaif. Bukan setakat dhaif, dekat-dekat dengan maudhu' dia kata dia. Oh, lagu tu pula dia kata. Lepas tu kalau hakim kata sahih, maklum dah dia ni, dia mudah nak luluh. Kalau tidak patut luluh pun luluh. Ada juga orang jenis tu jenis murah sangat. Kalau tidak patut luluh pun. Sebab itulah dia ada talkhis Imam Zahabi terhadap Mustadrak. Imam Zahabi katakan bila hakim kata gini, dia kata Imam Zahabi kata riwayat ni dhaif. Imam Zahabi kata dhaif hadis ni. Tak boleh pergi. Lepas tu lagu mana kita nak kata Ibnu Abbas ni kita nak kata betul hak ni riwayat Ibnu Abbas ni betul. Sedangkan jelas dalam Tahawi Ma'anil Athar dalam macam-macam kitab lagi Musnad Imam Ahmad ke apa sebut ni Ibnu Abbas kata al-jahru bi bismillahirrahmanirrahim qiraatul a'rab, kata dia. Baca belah bismillahirrahmanirrahim ni dia kata baca puak-puak Arab, puak-puak jahil. Takkan lagu tu. Lagi lepas tu perawi dia ni hak dalam hak ni Mustadrak Hakim ni ada Muhammad bin Qais, perawi dia tu dhaif. Sebab itu Hafiz Zahabi kata qultu Muhammad dhaif. Lepas tu sebelum pada kita pergi situ hak tadi riwayat Hakim ni dia kata apa? Zailai kata banyak sebab dia ni dhaif, tak lagi sebab madarnya Abdullah bin Uthman bin Khaitham. Dia ni walaupun perawi Muslim tetapi dipertikaikan. Perawi Muslim bukan perawi utama lah. Ini menunjukkan dalam Muslim tu ada juga, bukan semuanya kuat-kuat belaka. Ada juga yang dipertikaikan. Hak ni Imam Muslim mari sebagai syahid, sebagai gitulah. Ibnu Adi menyebutkan daripada Ibnu Ma'in, dia kata ahadithu ghairu qawiyyah, tak kuat. Nasa'i kata layyinul hadith laysa bil qawi, tak kuat dia ni. Daraqutni kata hadith dhaif, layyanuhu. Ibnu al-Madini kata munkarul hadith. Lagu tu lah. Lepas pada tu banyak lagi kita kalau nak bicara panjang lah. Lagi dalilnya iaitu man ra'a al-jahra bismillahirrahmanirrahim, ada di mari Ibnu Abbas dia kata qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bismillahirrahmanirrahim. Ni dalam Tirmizi ada sebut ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan sembahyangnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi Imam Tirmizi sendiri selepas mengemukakan hadis ini, Imam Tirmizi kata apa? Laisa isnaduhu bidzaka. Isnadnya tak kuat. Imam Tirmizi kata sendiri tak kuat. Jadi tak boleh nak ada ahli. Dan bila tak kuat tak boleh nak ada ahli. Lepas tu Zailai menyebutkan bahawa tak ada sebenarnya satu hadis yang sahih lagi sarih lagi sarih yang menyebutkan baca derah bismillahirrahmanirrahim. Soal orang nak terima tu dia terimalah. Dia tidak jadi masalah, dia kata tidak dhaif lah, gitulah. Tapi bagi orang yang tak saya terima tu sebab dia kata dhaif, dia ada alasan. Dia ada alasan dia. Lepas tu dia sebut di sini, Zailai sebut setelah Daraqutni tulis satu kitab khusus mengumpulkan hadis-hadis yang menyebutkan baca bismillah ni, dalam Fatihah tu baca bismillah. Dia pergi Mesir. Orang-orang mazhab Malik pergi jumpa dengan dia, minta kerana Allah bersumpah, kata dia. Royak semati. Kata dia. Adakah hadis yang sahih dalam bab ni? Hak sahih. Banyak hadis tu tahu dah. Tapi dari segi hak sahih, ada ke tak ada? Daraqutni kata mana? Dia jawab, kullu ma ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jahri
falaysa bisahihin. Wa amma 'an as-sahabah faminhum sahih wa minhum dhaif. Semua riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi, bukan daripada sahabat, daripada Nabi. Tak ada sahih, kata dia. Hak baca dia bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Darqutni, pembela dia. Kalau daripada sahabat ada hak sahih pun ada, hak dhaif pun ada riwayat itu. Lepas tu Zainai mengatakan, bapa dia kata banyak sangat hadis-hadis ni. Lepas tu hak banyak ni hak tak pakar saja. Hadis-hadis kalau baca bismillah derah ni banyak dalam kitab hadis. Tapi kalau ada pun hak tak pakar saja ni bapa. Dia kata sebenarnya puak-puak Syiah pun baca bismillah derah juga. Dan puak-puak dia rekod hadis. Sebab tu kata dia kalau kita perhati dalam sanak-sanak ni mesti ada puak-puak Syiah, kata dia. Kebanyakan boleh kata sanak-sanak sebut baca bismillah derah ni mesti ada Syiah. Itu kata Zainai. Kata Zainai. Dan Imam Bukhari ni kalau nak kira dia banyak tak berlaku dengan mazhab Hanafi kalau nak kira. Tapi dia tak ada kritik. Hak ni senyap. Bahkan dia pun mendapat lagu tu juga. Tak baca bismillah derah juga. Baca qahar dia. Ataupun setengah ulama kata tak baca langsung, sepuluh balik. Kalau tidak kat dia kritik dah lah. Dalil bagi orang-orang yang mengatakan tak baca derah tu pasal ni lah. Di antaranya hadis Anas. Hadis Anas. Jadi hak Anas hak sebut cerita Muawiyah tu tak kemah tu tak boleh nak lawan hak ni. Hak dalam Abu Daud ini dan dalam Muslim riwayat daripada Anas tak boleh nak lawan hak tu. Jadi begitu kedudukan hadis ni, kalau berlawan kita kena tengok mana lebih kemah. Daripada orang yang sama tu. Lepas tu dalam Nasa'i riwayat daripada Anas juga. Anas begini banyak. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yusmi'na qira'at bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak memperdengarkan kepada kami bismillahirrahmanirrahim. Dan Abu Bakar, Umar semaya jadi tu imam kepada kami. Kami tak dengar juga daripada mereka berdua baca bismillah ni. Hak ni tak ada pertikai. Dari segi sanad dia, dari segi kapal jelas. Terang. Dalam Bukhari pun lagu tu juga sebut terang. Sanad dia tidak boleh dipertikaikan. Kalau ada hak tadi hak sebut bismillah baca derah tu, sanad dia ada dipertikaikan. Kalau kita tak kita kata sanad dia molek dah. Memanglah. Memang molek. Nuaim Al-Mujmir seorang. Apa ya sekian ramai anak murid Abu Hurairah ni tak ada riwayat lagu tu. Orang mengaji hadis dia ambil kira benda tu. Kalau lah memang betul riwayat itu ada, tidak keliru ke Nuaim ini, mesti orang lain ada riwayat. Lepas tu dalil Ibnu Mughaffal tadilah. Itulah di antara dalilnya. Di antara dalilnya. Jadi kesimpulannya ini sebelum kesimpulan tu kita nak tengok dulu setengah-setengah orang dia pertikaikan dalil yang ketiga ni. Abdullah bin Mughaffal ini dia pertikaikan riwayat Tirmizi tu, dia pertikaikan sebab katanya ada seorang perawi yang majhul dalam riwayat tu, iaitu anak kepada Abdullah bin Mughaffal tu. Apa nama dia? Siapa dia? Ada riwayat anak Abdullah bin Mughaffal begitu saja. Tak ada sebut nama dia. Setara mana orang? Itu dipertikaikan sebab dikatakan majhul. Tetapi ulama-ulama hadis dia bahas, dia kata namanya Yazid dan dia tidak majhul sebab 3 orang ada meriwayatkan daripada dia, bawah dia. Bila seseorang perawi itu 2 orang saja ada perawi yang molek meriwayatkan daripada dia, hilanglah jahalah dia. Tidak majhul lagi orang itu. Apalagi hak ni 3 orang meriwayatkan daripada dia. Jadi dalil yang ketiga ni pun kuat juga. Tidak tak kuat. Hak yang pertama, hak yang kedua tu memanglah terang hak tu jelas. Tak apalah. Kita tengok dalam masalah ni memanglah macam di tempat kita kan, duduk amal mazhab Syafi'i, dia baca bismillah, ya tak jadi masalah, bacalah. Sebab kita kata tadi lah benda ni khilaf. Benda khilaf. Cumanya kalau mengikut mazhab Malik tu beratlah sikit. Berat. Sebab dia tak boleh langsung. Lagu mana? Lagu mana?
Jadi bagi kita orang yang mengaji hadis ni, kita tengok mana lebih kuat, mana lebih kuat. Dan sepatutnya masyarakat dia kena membiasakan diri, membiasakan diri. Kalau nak kira hak ramainya tak baca, kalau ada baca pun baca kohor. Kalau nak kira, jadi kalaulah dalil setara Syafi'i itu boleh orang terima, boleh pakai. Apa dalil hak kuat hak orang lain tu tak boleh. Jaga-jaga sekali buat, apa tak boleh. Kalau buat jaga-jaga sekali. Kalau buat seorang apa apanya? Orang lain nak buat kan seorang. Gitu. Tidak jadi masalah. Orang kita ni kadang-kadang dia tak susah keluar langsung lah. Kalau kata mazhab Syafi'i ni, Syafi'i semua tak tengok dah. Kalau lagu tu tak ada guna ngaji. Ngaji mazhab Syafi'i saja. Jadi kita tak tahulah orang lain kuat setara mana. Dia nampak lebih kita saja. Boleh jadi orang lain kuat kan macam ni, kuat orang lain. Dalam Bukhari, dalam Muslim jelas sebut lagu tu. Dalam Bukhari Muslim tak ada sebut ni bismillah dah, tak ada. Dalam Abu Daud pun tak ada. Kalau ada dalam Tirmizi kata dhaif. Ada, mesti ada dipertikaikan. Sebab tu ulama-ulama kata tak ada satu hadis yang sahih lagi sarih. Bukan Zailai saja kata, Ibnul Qayyim kata lagu tu, Ibnu Taimiyah kata lagu tu, ramai lagi orang lain kata memang lagu tu tak ada yang sahih. Terang. Kalau ada sahih pun orang tidak panggil sahih lagu tu. Apabila dia syadzah, orang panggil riwayat syadzah ni tidak sahih dah. Muka syarat hadis sahih dia kena tidak ada syuzuz dan tidak ada illat. Ada illat lah tu. Ada illat. Tadi kita faham ada illat. Jadi sebab perkara. Yang kedua, kadang-kadang orang kita ni berdoa. Siapa dia kalau orang tak baca bismillah sama tak sah semai. Tak usah ikut nak tu iman. Ada kita dengar banyak lah. Pergi ke Mekah ke apa, tak usah semai lepas kata iman. Sebab apa dia kata anggota iman tak baca bismillah. Setengah-setengah tu dia kata tak apa, boleh kita ikut anggota iman baca kohor. Dia baca juga. Tapi dia baca kohor pun, cuba kita fikir. Dia baca kohor pun dia anggap bismillah tu sebagai satu juzuk daripada Fatihah kah? Kalau dia tidak anggap sebagai satu juzuk daripada Fatihah, mengikut Syafi'i tak boleh. Dia kena sebab satu juzuk daripada Fatihah. Jadi tak boleh sama. Kalau lagu tu pecah, tidak ada kesatuan lah. Hak sebenarnya lagu mana? Kita kena tengok balik kepada asal. Sahabat-sahabat dulu. Kan banyak kebeza orang ni gini, orang ni tak serupa dengan orang ni. Tapi apabila dia pergi semaya alik belakang seseorang tu, adakah dia soal? Pernah pergi tunjuk. Dia mau faham lagu mana hak ni? Kalau saya tak boleh kena baca derah bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah ni sebagai satu juzuk daripada Fatihah. Dia mau lagu mana? Ada ke? Tak ada, tak pernah ada. Soalan-soalan yang seperti itu. Kalau orang dia jadi tak iman, semua ikut. Orang dia jadi tak iman, yang berbeza pendapat dengan dia, ikut. Ini menunjukkan pendapat ulama yang mengatakan masalah sembahyang ni ikut atas tu iman. Tu iman tu faham lagu mana? Ikut dia. Tak kira kita, jangan kira kita. Hak lebih besarnya atas dia. Kalau dia sebagai orang mazhab Malik, dan mungkin dia tak boleh baca, kita boleh tunggu dia. Tengok sahabat dulu, mana dia ada tanya. Kalau tak boleh, mesti kena tanya. Tanya dah lah. Lepas tu kalau kita kata tak boleh, ini memecah belahkan umat Islam. Memecah belahkan umat Islam. Hak sebenarnya boleh, tak ada satu. Bahkan hak dia tu lebih kuat lagi dari segi hujahnya, daripada hak ramai-ramai duduk amal. Dari segi hujahnya lebih kuat lagi. Apa ya kita nak kata siapa tak sah? Pas sahabat-sahabat ni ada ramai. Ada yang kata lagu ni, ada yang kata lagu ni. Hak sebetulnya lagu mana? Hak sebetulnya dalam Tahawi, dalam apa sebut, ceritanya bismillahirrahmanirrahim memang sungguh ada baca derah sungguh. Tapi semasa di Mekah, bila Nabi SAW pergi ke Madinah, baca kohor. Artinya mengikut mereka sudah masuk baca derah. Sudah masuk. Ada sungguh. Jadi kalau sebab tu kita tengok mana daripada orang ni ada riwayat baca derah, ada riwayat baca kohor. Riwayat itu dia menceritakan sejarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca derah bismillahirrahmanirrahim. Bukan bermakna lagu tu nak dibaca semua. Sebagaimana sahabat-sahabat meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang pakai kasut. Mana pakai kasut? Atas masjid, naik atas masjid. Banyak perkara lah. Hak tu cerita hak dulu. Hadis sahih tu suku waktu tu. Jadi mereka mengatakan hak baca bismillah ni dulu. Jadi bercampur bau. Setengah-setengah tu dia jadi keliru. Dia jadi kata memang baca semua. Tapi bagi orang yang mengatakan kalau mansuh, macam mana siapa kemudian, siapa selepas zaman Nabi tu, zaman sahabat dia baca lagi,
Zaman tabi'in baca lagi. Zaman tabi'in ramai tadi kita baca tadi yang menyebutkan baca bismillah derah. Sebab tu kesimpulannya kita kata khilaf lah. Lepas tu ya sahabat tu siapa kata bid'ah tu lagu mana? Bid'ah bagi dia ada bid'ah khilaf, ada bid'ah yang tidak khilaf. Bid'ah yang khilaf, khilaf ni lagu mana? Orang dia kata hadis ni sahih boleh pakai. Makna dia ada asal. Dia tidak mansuh, dia kata. Dia pakai hak tu tidak bid'ah lah bagi dia. Bukan sunnah. Tapi bagi macam dia tu, dia sudah menganggap ini sudah mansuh atau tak ada langsung bagi dia. Mana tak ada asal langsung, hadis tak ada langsung. Kalau ada pun sudah mansuh. Tiba-tiba kita nak pakai lagi, sudah masuk. Itulah bid'ah bagi dia. Itu kita kena faham. Kadang-kadang orang, apa ya sahabat gini semua nak kata bid'ah dah baca bismillah derah ni. Pahala orang Syafi'i yang duduk buat ni bid'ah belaka lah. Dia marah, dia tidak faham. Asal ni lah kaedah tu. Bid'ah ni mengikut pendapat dia. Sebab jadi bid'ah ni apabila tidak ada asas daripada Nabi SAW. Kalau ada, waktu sudah mansuh, kita buat macam tidak mansuh, bid'ah lah, mengikut dia. Tapi bagi orang lain, dia kata tidak mansuh. Sebab mansuh-mansuh ni pun bukan semuanya sepakat. Ada yang mengatakan ini sudah mansuh, ada yang mengatakan tidak. Bukti tidak mansuh tu kata dia masih lagi diamalkan. Lagu mana ni? Kok alim besar-besar ni duduk amal lagi selepas Nabi? Tentu tidak mansuh. Jadi kesimpulannya dia pergi mana? Pergi kepada hak mana lebih afdal saja. Di bab ni hak mana lebih afdal saja dari segi baca derah, baca qahar. Tapi dari segi satu juzuk daripada Fatihah itu bab lain. Ni pula kata dah Fatihah tu tidak 7 ayat. Kalau bismillah tu buat jadi 6 ayat lah. Mana 7-nya? As-sab'ul mathani. Orang mazhab Malik jawab, tak apa, ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Situ sekira. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin 7. Sebab itulah kita tengok dalam Quran yang ada sekarang ni, setengah-setengah tu dia tak tulis bismillahirrahmanirrahim, belakang dia tak tulis satu ayat. Ayat yang pertama dak kosong. Alhamdulillahirabbil alamin baru satu. Dalam setengah-setengah nuskah Quran dia tulis satu bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya masing-masing itu pengaruh lah tu. Kalau nak kira hak asalnya tak kemah tu tulis satu. Kalau satu bermakna surah-surah lain apa tak tulis satu juga bismillahirrahmanirrahim. Sebab Imam Syafi'i kata bercanggah lah awak tadi kan 30 ayat suratul Mulk. Kalau capur bismillahirrahmanirrahim jadi 31. Al-Kautsar. Hak Nabi baca tu suku, baca sebelum baca surah tu biasalah tu. Tapi tidak sebagai satu juzuk daripada surah. Fatihah pun lagu tu lah juga. Baca bismillah tidak semesti ia sebagai satu juzuk daripada surah. Tak mesti itu. Tak boleh. Itu bukan dalil ia satu juzuk daripada surah. Gitu. Walau bagaimanapun nak baca tu tak apalah bagi orang lain. Bagi Malik tak boleh. Tak boleh baca. Kalau dah sembahyang fardu. Sebelum surah, sebelum Fatihah tak boleh. Dia kena baca alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sembahyang di belakang orang Malik tak jadi masalah. Sembahyanglah. Kau ramai pergi sembahyang di Mekah, di Madinah, mudah-mudahan kau banyak pahala. Gitulah kita kira. Apa kita nak sembahyang pokok kita pulaknya? Kan tak saya ikut hak tu. Tak kena tu. Dia kena tengok sahabat dulu lah mana. Tak ada siapa dia bahas. Siapa-siapa jadi tu imam kau, tahu dah dia beza dengan kita, semua ikut. Ketika orang dia jadi tu imam, mana ikut. Ada timbul persoalan. Balik situ. Bila balik situ selesailah. Patut asal ni khilaf. Benda khilaf. Masih khilaf lagi. Patut dia kata bid'ah, bagi dia. Memang kalau tak ada asal bid'ah, bagi dia tak ada. Patut ada pun sudah mansuh. Untuk pakar mansuh tak boleh bid'ah juga. Bagi orang lain yang kata tidak bid'ah, dia kira tidak mansuh. Benda khilaf lah. Gitu. Tapi kalau nak kira mana lebih kuat balik pada. Gitu. Wallahu a'lam. Wa akhiru